Tak pergi lewat mula kan, ngantuk pula kan. Okay. Boleh Ustaz, sila-sila. Kak Rodi ada. Assalamualaikum Kak Rodi. Salam. Jom kita Ustaz nak mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kita kesempatan, lembutkan lagi hati kita, beri lagi semangat pada kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dengan sentiasa melakukan perkara-perkara yang diradainya dan jauh daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkainya. Sebelum kita masuk di dalam tafsir suratul Nasr, okey, saya nak jawab soalan Puan Nurbi minggu lepas. Tanya pasal anak apa? Abu Lahab. Adakah mereka masuk Islam ataupun tidak? Bila saya tengok rupanya Abu Lahab ni dia ada 3 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Yang anak lelaki dia ni pertama namanya Utbah, yang kedua nama dia Mu'tab, dan yang ketiga namanya adalah Utaibah. Kita dah sebut dah nama Utaibah, Abu Utaibah. Abu Lahab gelaran dia ataupun kunyah dia, orang Arab pada ketika itu panggil dia dengan Abu Utaibah. Tetapi yang masuk Islam hanya 2 orang saja daripada anak lelaki Abu Lahab, iaitu Utbah dan Mu'tab ketika mana Fathul Makkah. Adapun anak perempuan dia, saudara anak perempuan dia ada 3. Durrah wa Khalidah wa Izzah. Durrah yang pertama, kedua Khalidah, dan yang ketiga Izzah. Ada riwayat kata Utbah, Mu'tab dengan Durrah. Maksudnya tadi saya sebut apa tadi, Utbah, Mu'tab masuk Islam, yang perempuan Durrah yang masuk Islam. Yang 2 lagi tidak pastilah. Utaibah tidak masuk Islam dan dibunuh oleh sahabat Nabi SAW. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan anak-anak Abu Lahab yang memeluk Islam. Dan mereka masuk Islam ni lawatlah lebih kurang ketika mana Fathul Makkah, dan diriwayatkan Utbah dan Mu'tab ni bila dia masuk Islam pun dia memang tak pergi ke Madinah, hanya duduk di Mekah sahaja. Tidak berhijrah ke Madinah, tetap di Mekah selepas daripada Fathul Makkah. Alhamdulillah. Dan berkenaan dengan suratul Masad pun kita dah dengar pengajaran daripada surah ataupun tafsir tersebut mengajarkan kepada kita janganlah sesekali kita menghalang orang-orang ataupun menghalang jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun sesiapa yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam menegakkan kebenaran, di dalam menyebarkan kebaikan dengan menyuruh dan melarang kepada kemungkaran. Kalau kita bukan daripada kalangan orang yang mana bersama-sama di dalam dakwah tersebut, maka jangan sesekali kita mengata pada orang yang sedang berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Walaupun dia tu bukan seorang ustaz, walaupun dia tu bukan seorang ustazah, tetapi apabila mana seseorang itu Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan bagi dia
untuk mengajak mereka ke arah kebaikan ataupun apa sahajalah berkenaan dengan dakwah. Jangan sesekali kita caci mereka. Jangan sesekali kita sindir dia. Sebab apa? Manusia itu tidak sempurna. Nak tunggu sempurna baru nak ajak kebaikan, itu bukan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam satu hadis yang biasa kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah ia dengan tangannya, yakni kuasanya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Maka sesiapa yang tidak mampu, maka tegurlah ataupun cegahlah dengan lidahnya, yakni dengan ucapan daripada mulutnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu juga daripada hatinya saja. Makna kata kalau tak mampu buat dua benda tadi, cegah dengan kuasa, kuasa tak ada. Ada kuasa tapi barangkali dengan kuasa tersebut akan memberikan keburukan bagi dia, maka dia tak boleh nak guna kuasa tersebut. Itu pun sama juga. Maka dia akan pergi kepada ucapan. Ucapan pun tak mampu. Last sekali adalah dengan hati. Okay. So kalau kita tak mampu yang tiga-tiga tadi, dengan hati pun kita tak boleh nak mungkari, itu maknanya kita tak ada iman. Sebab apa? Selemah-lemah iman adalah orang yang mencegah kemungkaran dengan hatinya. Kalau dengan hati pun dia tak cegah, makna kata dia ni iman pun tak ada dalam hati dia. Apatah lagi orang yang dengki kepada orang-orang yang sedang menjalankan dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka jagalah diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meredai dengan segala apa yang kita lakukan, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada hari ini kita akan dengarkan tadabbur ataupun tafsir berkenaan dengan suratul Nasr. Okey, An-Nasru tu, suratul Nasr, An-Nasru maksudnya pertolongan. Okey, An-Nasru tu maksudnya adalah pertolongan. Dan bagi nama suratul Nasr ada beberapa nama. Yang pertama dikenali dengan suratul Nasr, yang kedua dikenali dengan surah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, yang ketiga dikenali dengan surah At-Tawdi'. Okey, ada tiga lah, ada empat. Pertama suratul Nasr, kedua surah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Okey, dan yang keempat dan yang ketiga suratul Fath. Okey, dikenali sebagai suratul Fath. Dan yang keempat surah At-Tawdi'. Itu empat nama yang ada pada suratul Nasr. Dan suratul Nasr dikenali sebagai surah Madaniyah. Okey, surah Al-Madaniyah. Makna kata ia diturunkan secara ittifaq, para ulama bersepakat bahawasanya suratul Nasr diturunkan di Madinatul Munawwarah ataupun diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW daripada Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Dan dalam satu riwayat mengatakan bahawasanya suratul Nasr merupakan surah yang terakhir yang Allah turunkan dengan lengkap. Makna kata ada banyaklah surah-surah yang mana mungkin Allah Ta'ala turunkan sikit-sikit ayat dia. Dan ada yang Allah Ta'ala turunkan surah tersebut seketul. Maksudnya satu surah lengkap daripada awal sampai habis ayat. Sampai habis surah tersebut. Maka suratul Nasr merupakan surah yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad SAW dengan lengkapnya. Daripada awal ayat sehingga ayat tersebut. Sehingga akhir surah tersebut. Okay, seperti mana yang telah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika mana berkata ataupun bertanya kepada Ubaidillah. Dia kata kepada Ubaidillah, adakah kau tahu apakah surah yang terakhir turun dengan lengkapnya? Lalu Ubaidillah mengatakan, na'am, ya aku tahu. Iaitu surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Lalu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata, sadaqt. Sesungguhnya engkau betul dan engkau benar. Hadis daripada riwayat Sahih Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.
Dan di dalam suratul Nasr ni ada beberapa kisah lah berkenaan dengan ketika mana para sahabat cuba mentafsirkan surah ini. Salah satunya peristiwa ketika mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjemput Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma di dalam satu mesyuarat ataupun satu perkumpulan yang mana pada ketika itu dihadiri oleh para sahabat tua-tua lah, para sahabat yang tua-tua. Yang mana para sahabat pada ketika itu di kalangan para sahabat yang menghadiri peperangan Badar. Okey, salah satu antara yang perlu saya tekankanlah bahawasanya maqam para sahabat ataupun darjat para sahabat ni dia pun ada darjat-darjat je lah, kelebihan-kelebihan orang. Salah satu nak mengetahui seseorang sahabat itu kadang-kadang bila kita tengok, oh sahabat ini dia menghadiri peperangan Badar, sahabat ini dia menghadiri peperangan Uhud, sahabat ini pernah ada ketika mana Bai'atul Ridwan. Maka semua yang dia hadir dalam peristiwa-peristiwa terbesar ketika mana zaman hayat Rasulullah SAW, ia akan seolah-olah macam menunjukkan darjat seseorang sahabat itu ataupun pangkat seseorang sahabat itulah. Okey. Sebab tu dalam cerita ni Umar pada ketika itu dia jemput Abdullah ibn Abbas di dalam satu mesyuarat yang mana pada ketika itu dihadiri oleh sahabat-sahabat daripada kalangan yang pernah menghadiri peperangan Badar. Kita baru ni dengar cerita berkenaan dengan peperangan Badar, Sirah Nabawiyah. Tak habis sikit lagi. Kita dengar cerita itu sehinggalah sampai kematian Abu Jahal. Kematian Abu Lahab. Abu Jahal, maaf saya. Kematian Abu Jahal. Okey. So Abdullah ibn Abbas, dia budak muda. Pada ketika itu dia muda. Bila mana Umar Al-Khattab bawa dia masuk dalam mesyuarat tersebut, perkumpulan tersebut, sahabat-sahabat pada ketika itu dia tanya, wahai Umar, kenapa engkau jemput Abdullah ibn Abbas ni masuk ke dalam kumpulan kita ataupun mesyuarat kita? Sedangkan kita ni semua geng-geng tua lah. Dia ni budak muda. Tak layak lah. Seolah-olah tak layak duduk sama-sama dengan kita. Dan ada yang kata, dalam riwayat yang lain, Abdullah ibn Abbas ni sama umur macam anak-anak kita. Kami pun tak bawa anak-anak kita masuk dalam mesyuarat. Kenapa jemput dia sekali masuk dalam mesyuarat ni? Okay, lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, kamu masih lagi tidak kenal dengan siapakah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. So pada ketika itu pada ketika itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia seolah-olah beri macam satu ujian lah. Satu ujian kepada sahabat-sahabat pada ketika itu. Sahabat-sahabat tu ada tanya, apakah tafsir bagi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okay, sebahagian daripada sahabat-sahabat yang tua tadi dia kata sesungguhnya ayat ini menerangkan kepada kita akan kemenangan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemenangan itu tersebut merujuk kepada Fathul Makkah. Dan bila mana kita mencapai kemenangan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita untuk bertasbih kepadanya, memujinya dan memohon keampunan daripadanya. Okay, lalu selepas daripada itu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adakah begitu tafsirnya ataupun adakah engkau akan berkata begitu? Lalu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, tidak, bukan begitu tafsirnya. Tafsir ini daripada surah Idza Jaa Nasrullah sehingga akhir ni menunjukkan kepada kita bila mana datang kemenangan, bila mana datang pertolongan Allah dan Fathul Makkah, ketika mana berjayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menakluki kota Mekah. Okay, itu menunjukkan tanda kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dekat dengan ajalnya, dah dekat dengan kematiannya. Maka apabila mana seseorang itu dekat dengan ujiannya dan ataupun kematiannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh bertasbih, bertahmid kepadanya dan beristighfar kepadanya. So cara pemikiran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sangat berbeza dengan sahabat-sahabat tua pada ketika itu. Okey, cara
ulama ataupun sahabat-sahabat tua pada ketika itu mereka menafsirkan secara zahir daripada ayat idza jaa nasrullahi wal fath sehingga akhir surah tersebut. Tetapi bila mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma terangkan maksud tersirat daripada ayat idza jaa nasrullahi wal fath sehingga akhir surah tersebut, memberikan kejutan yang besar jugalah kepada sahabat-sahabat pada ketika itu sehingga mereka mengiktiraf keilmuan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan baginya dengan satu doa waktu dia kecil, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, faqihkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah dia dengan ilmu ta'wil, iaitu ilmu tafsir. Okey, itulah berkenaan dengan antara peristiwa-peristiwa ketika mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mentafsirkan suratul Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, jadi kita mulakan dengan tafsir daripada ayat yang pertama. Okey, daripada ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza bermaksud jika. Idza, alif hamzah, baris bawah, zal, huruf baris atas, lepas tu huruf alif. Kat situ kan idza. Perkataan idza itu memberi makna jika. Jaa, telah datang. Jaa maksudnya telah datang. An-Nasr, idza jaa nasrullah. An-Nasr memberi maksud pertolongan. Allah lah. Wal fath. Waw di situ, waw baris atas memberi makna dan al-fath memberi makna pembukaan. Okey. So daripada sini para ulama mengatakan bahawasanya idza jaa nasrullah, apabila mana datang pertolongan Allah. Pertolongan yang macam mana? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang mukmin untuk menang ke atas orang-orang kafir yang pada ketika itu kafir-kafir Quraisy Mekah lah, kabilah Quraisy Mekah pada ketika itu. Okey, dan bila mana datangnya pertolongan Allah kepada orang Islam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemenangan di atas orang-orang kafir, wal fath, dan terjadilah Fathul Mekah. Terjadilah pembukaan kota Mekah. Okey, yang mana pembukaan kota Mekah ini berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Okey, pada tahun ke-8 Hijrah. Sirah Nabawiyah kita tak sampai lagi tahun ke-8 Hijrah. Okey, baru awal-awal peperangan Badar. Nanti kita dengarlah kisah Fathul Mekah ni macam mana. Cuma nak bagi tahu dia berlaku pada tahun ke-8 Hijrah selepas daripada tahun ke-6 Hijrah yang mana pada ketika itu berlaku perjanjian Hudaibiyah. Kalau siapa-siapa pernah pergi umrah, ada ziarah Hudaibiyah. Waktu tu Nabi SAW tak jadi buat umrah, kena buat umrah tahun depan, iaitu tahun ke-7 Hijrah. Okey, dan waktu tu orang musyrikin Quraisy Mekah bagi visa pada Nabi dengan sahabat-sahabat 3 hari saja. Okey, lepas tu tahun ke-8 Hijrah barulah Allah gantikan dengan Fathul Mekah. Tu kisah secara ringkas. Nanti kita dengar kisah berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah ni di dalam kuliah Sirah Nabawiyah kita. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, dan terjadilah Fathul Mekah. Dan bila mana berlakunya Fathul Mekah ini, kita tengok ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan kamu akan lihat. Kamu tu siapa? Wa ra'aita. Wa tu dan lah. Kita dah bagi tahu dah maknanya. Waw baris atas maksudnya dan. Ra'aita, kamu akan lihat ataupun kamu telah lihat. Ra'aita. An-nasa. An-nasa ni manusia-manusia. Yadkhuluna. Mereka akan masuk. Yadkhuluna. Yadkhuluna tu maksudnya mereka akan masuk. Di dalam. Dinillah. Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, secara berbondong-bondong ataupun jamaah-jamaah, berkumpulan-berkumpulan. Okey, hasil daripada pertolongan Allah maka terjadi Fathul Mekah. Dan bila mana adanya Fathul Mekah,
maka akan terjadilah ramai manusia ataupun ramai hamba-hamba Allah pada ketika itu daripada banyak kabilah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan keislaman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa tersebut yang ayat kedua ni, apabila mana Rasulullah SAW melihat manusia masuk beramai-ramai ni, bila? Berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah berlaku Fathul Makkah, ayat pertama tadi. Ayat yang kedua berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Nabi melihat ramai orang jumpa dengan Nabi, daripada banyak kampung jumpa dengan Nabi, isytiharkan keislaman. Jamaah berbondong-bondong masuk. Daripada kabilah ni masuk, daripada kabilah ni masuk. Okey. Dan tahun ke-9 Hijrah ini juga dikenali sebagai Amul Wufud. Okey, Amul Wufud. Tahun kedatangan orang-orang lah masuk Islam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mana tiga-tiga ini berlaku, itu yang seperti mana yang Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu lihat tadi, yang dia bagi tahu tafsir tadi. Okey, apabila mana tiga-tiga ini berlaku, maka ketahuilah bahawasanya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekat, ataupun tanda kewafatan ataupun dekatnya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini dia ada dua isyarah lah. Isyarat yang pertama menunjukkan kemenangan orang Islam pada ketika itu. Okey, dan yang kedua adalah tanda dekatnya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan ketiga-tiga khabar ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahulah apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, bila mana Nabi dah lihat kehadiran orang ramai berjumpa dengan Nabi nak masuk Islam. Okey, pada ketika itu tahulah Nabi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kewafatan waktu dia dah makin dekat. Maka bila mana datangnya waktu tersebut, Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, yakni sucikanlah Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbika, okey, dengan memuji Tuhan engkau. Wastaghfir, dan mohonlah keampunan, istighfar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau kita lihat yang mula-mula, nampak aja tiga huruf ni, fasabbih, ada tasbih dekat sini, ada tahmid dekat sini, ada istighfar dekat sini. Fasabbih tunjukkan kepada Nabi, bila engkau lihat kemenangan Islam pada Fathul Makkah, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah Taala ajar kita lah. Kalau kita dapat kemenangan ke, dapat keuntungan ke apa ke dan sebagainya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala ajarkan kepada kita juga, bila seseorang itu telah berjaya dan menang seperti mana yang telah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Allah Taala ajarkan kepada Nabi untuk bertahmid kepadanya. Ucapkan tahmid, puji-pujian kepada Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kenapa? Dengan syukurlah nikmat tersebut akan berganda-ganda dan akan berterusan. Okey, akan berganda-ganda dan berterusan. Seperti mana yang Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketahuilah, okey, kalau kamu semua bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kamu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah azabku sangat pedih. Okey, so Allah ajarkan pada kita, dan yang paling utama sekali dalam cerita ni, Allah ajar pada Nabi, suruh bertahmid kepadanya, bersyukur di atas kemenangan yang berlaku pada Fathul Makkah. Ramai orang masuk Islam pada ketika itu, dan dengan sebab Nabi SAW bertahmid, bersyukur dengan nikmat tersebut, sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala
menghidayahkan hamba-hambanya yang belum Islam lagi, diberi hidayah kepadanya untuk Islam. Sebab tu kita lihat agama Islam ni sentiasa makin lama makin bertambah. Jarang sangatlah kita tengok ada yang murtad. Adalah kes-kes yang murtad, barangkali memang pegangannya pun tak kuat. Tapi bila mana kita lihat bahawasanya bukti daripada tanda syukur Nabi SAW, Allah gandakan nikmat tersebut, umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang paling banyak sekali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan umat-umat Nabi-Nabi yang sebelum ini. Okey. Dan seterusnya, wastaghfir, dan mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan untuk apa? Kerana apa tadi kita dah dengar. Daripada surah ni ada dua isyarat. Isyarat yang pertama tunjukkan kemenangan Islam, dan isyarat yang ketiga, syarat yang kedua adalah menunjukkan datangnya, dekatnya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khabar ataupun nikmat umur bagi Rasulullah. Kita mungkin tak dapatlah, tak tahulah bila kita mati kan. Okey. So Nabi SAW bila mana dikhabarkan akan dekatnya kematiannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW untuk perbanyakkan istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai persediaan sebelum bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Okey, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha penerima taubat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada satu hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Apabila mana Rasulullah SAW mendapat ayat wahyu daripada surah ini, dan bila mana telah jelas ramainya orang masuk Islam pada ketika itu, diriwayatkan Nabi SAW sebelum dari kematiannya, banyak Rasulullah SAW ucap dengan satu ucapan, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ucapan yang banyak disebut oleh Rasulullah sebelum kematian dia. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ulang lagi. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ulang lagi sekali supaya kita ingat. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila mana Nabi duk ulang ayat ni, ucapan ni banyak kali, Aisyah pun pelik. Okey, kenapa ni? Suami aku duk sebut je bacaan ni, sehinggalah Aisyah radhiyallahu anha pada ketika itu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau duk ucapkan? Apa yang kau duk sebut ni? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya telah datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamat ataupun tanda, iaitu apabila mana tanda itu sampai dan aku telah melihatnya, maka aku mesti mengatakan ucapan tersebut. Apa dia? Daripada surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. So Nabi bagi tahu dekat Aisyah, ayat tadi tandalah bahawasanya bila mana aku telah melihat ramainya orang masuk Islam selepas daripada Fathu Mekah, maka sebab itulah aku kena perbanyakkan ucapan tadi, kerana telah dekat dengan aku dengan kematian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan ucapan ini sangat-sangat dituntut bagi mana orang yang mana telah dekat dengan kematiannya. Bukanlah, dan seperti mana Syekh kami sebutlah, Syekh Sulaiman Ar-Rahili, tak silap saya, dia pengajar di Universiti Islam Madinah, okey, dan banyak mengajar juga di Masjid Nabawi. Dia kata bahawasanya ayat ini tunjukkan kepada kita, barang siapa yang dekat umurnya telah tua. Okey, semua umur kena sebutlah sebab kita tak tahu mati bila. Tapi bagi yang tua, yang dah umurnya dah lanjut, 60 ke atas ke lebih, lagi-lagi sangat dituntut untuk mengucapkan ucapan tadi. Kerana apa? Itulah tanda apabila mana umurnya telah 60 ke atas, dan seperti mana satu hadis yang lain Nabi SAW sebut,
umur umat dia lebih kurang 60 ke 70 macam tu sajalah, dalam lebih kurang 70 dan mereka akan meninggal dunia. Okay, so siapa yang telah melepasi umurnya 60 ke atas, maka sangat-sangat dituntut untuk dia mengucapkan ucapan tadi. Supaya apa? Supaya pengakhirannya akan menjadi baik seperti mana kematian ataupun kewafatan pengakhiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan yang sangat-sangat baik. So Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kata role model kita. Dia pun dah kata bila mana dah nampak, dah tahu dah tanda kematian dia, duk ulang, duk baca. Apatah lagi kita, alhamdulillah, sama jugalah saya ni pun. Kita tak tahu mati kita bila. Dan sebaiknya sesiapa yang umur 60 tahun ke atas, maka perbanyakkan ucapan tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kematian yang terbaik bagi kita, husnul khatimah, dan tempatkan kita di dalam syurga yang tertinggi. Dan yang paling kita nak sekali, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapannya? Senangnya tadi. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan Syekh kami Syekh Sulaiman tadi Ar-Rahili, dia ada sebutlah satu perkataan, dia kata anna as-sabra wa at-tamkina mabniyun ala qiyam haqq rabbil alamin wa ala al-bu'di 'anil dhunubi. Dia kata sesungguhnya pertolongan Allah dan satu-satu kemenangan tersebut akan dapat dicapai dengan apa? Apabila mana seseorang itu melengkapkan ataupun membuat segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita penuhi, dan apabila mana seseorang itu jauh daripada melakukan dosa. Okay, so kemenangan apa sahajalah kalau kita nak dapat. Kemenangan terbesar bagi kita adalah apabila mana Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Maka nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Kena melakukan segala hak-hak Allah dan jauh daripada segala dosa-dosa. Dan kalaulah kita melakukan dosa tersebut, okey, maka perbanyakkanlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita sebelum nyawa kita, sebelum roh kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap dia. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini ataupun surah ini banyak mengajar kita lah berkenaan dengan yang pertama tadi, kemenangan. Okey, kemenangan yang dicapai oleh para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan menunjukkan kepada kita, kalau kita baca terjemahan mungkin kita tak nampak apakah hikmah Allah Taala letak fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ni. Rupanya ayat ni sangat dalam. Kalau kita tak tadabbur, kita tak pergi kuliah ataupun mungkin kita tak jumpa makna sebenar dia. So alhamdulillah ada juga ilmu yang kita faham. Saya pun dapatlah. Sebelum ni tak ada lah saya nak fokus sangat kan berkenaan dengan tadabbur ni. Tapi bila mana Kak Noh, tuan-tuan perempuan semua berminat nak belajar tafsir dan tadabbur ni, saya pun duk cari juga, saya dapat manfaat juga. Okey. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ni dapatlah kita amalkan. Yang paling nak sekali kita kata sampaikanlah kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, ajarkan kepada mereka benda ni. Okey. Nak berjaya kan, nak kalau kita nak nasihat cucu-cucu kita, nak berjaya ingat Tuhan. Bukan nak berjaya belajar sungguh-sungguh, betul lah belajar sungguh-sungguh, tapi kita lupa. Kadang-kadang orang yang belajar sungguh-sungguh ni sampai dia lupa hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kejayaan tersebut tidaklah diberkati dan tidak dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia orang yang paling sombong dekat atas muka bumi ini, seolah-olah segala apa yang dicapai itu daripada usaha dia. Bahkan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka terapkan perkara ini kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahawasanya nak capai kejayaan dan kemenangan dan pertolongan daripada Allah adalah apabila mana seseorang itu dekat dengan Tuhannya dan jauh daripada melakukan dosa-dosa. Dan dosa-dosa inilah yang banyak menghalang kejayaan kita, menghalang rezeki-rezeki kita. Adapun kadang-kadang
walaupun orang tu dia buat juga dosa banyak, tapi kejayaan makin lama makin bertambah. Itu yang kita tak nak. Diuji dengan nikmat sampai kita tak boleh nak beza di antara istidraj dan nikmat. Okey, yang paling penting sekali mudah-mudahan Allah Taala hidayahkan kita bahawasanya nikmat yang kita dapat tersebut daripada Allah. Okey, bukan daripada kita. Bila kita nampak daripada kita tu istidraj tu. Buatlah apa pun dapat sampai ada yang mengatakan aku tak solat pun Allah bagi berjaya juga. Kamu yang tak solat ni pun tak berjaya juga. Sampai macam tu adalah kalam-kalam kufur. Mereka lupa bahawasanya kemenangan yang dia dapat, kejayaan yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa itulah untuk tafsir bagi suratul Nas ni lah. Okey. Ada apa-apa soalan ke? Ini tak banyak sangat lah. Ayat pun pendek je. 3 ayat saja. 3 ayat tu pun bagi kesan yang besar jugalah. Nak pada diri saya lah. So saya terima kasih lah di atas kata anjuran program